Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents via MY. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita ada satu berita yang panas. Tiba-tiba satu message WhatsApp mula viral. Message yang kononnya dihantar oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sendiri, ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Klang, yang katanya telah melepaskan jawatan sebagai Ketua Pembangkang Dun Selangor berkuat kuasa 1 Oktober. Bukan itu sahaja, message itu turut menyebut bahwa beliau sudah mengambil pendirian untuk berundur dan menyerahkan kepada Wakil Rakyat Perikatan Nasional untuk berbincang mengenai calon pengganti. Kata beliau, semua ini untuk persiapan sidang Dun Selangor yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Dalam message yang sama, Azmin kononnya mengucapkan terima kasih kepada semua adun yang selama ini memberikan kerjasama sepanjang tempo perkhidmatannya. Tetapi, apabila ditanya oleh media, khususnya laporan FMT, Azmin Ali tampil menafikan bulat-bulat. Kata beliau itu semua tidak benar sama sekali. Kabar angin semata-mata. Malah beliau masih lagi kekal optimistik. Masih bekerja keras, masih mahu membantu rakyat. Dia menekankan, jangan percaya fitnah, jangan sebarkan benda yang tidak betul. Tetapi inilah yang menarik perhatian kita. Apabila ada message sebegini tersebar, soalan demi persoalan akan timbul. Dari mana datangnya message itu? Adakah sekadar propaganda politik untuk menggoncang image Azmin? Atau sebenarnya memang ada perbincangan dalaman yang bocor keluar? Kalau kita tengok, politik Malaysia sejak kebelakangan ini memang penuh dengan moves yang mengejutkan, penuh dengan permainan kuasa di sebalik tabir. Sebenarnya nama Azmin bukanlah asing apabila kita bercakap tentang drama politik negara. Beliau pernah menjadi orang kanan PKR, kemudian berpaling tadah dan menjadi antara arsitek utama langkah Sheraton tahun 2020 yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Jadi apabila ada message sebegini tersebar, ramai yang cepat percaya sebab rekod politik Azmin memang syarat dengan kejutan dan juga gerakan politik di luar jangkaan. Kalau kita kaitkan dengan kontroversi mutakhir ini, yaitu isu kononnya ada surat atau tanda tangan dikaitkan dengan usaha menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Perikatan Nasional, nama Azmin juga antara yang mula disebut-sebut. Ramai penganalisis politik membayangkan Azmin mungkin memainkan peranan besar di belakang tabir, sama ada sebagai dalang utama ataupun sekurang-kurangnya perantara dalam percaturan kuasa. Walaupun beliau tidak pernah mengaku dan tiada bukti rasmi yang menunjukkan beliau adalah mastermind, naratif ini semakin kuat kerana Azmin ada sejarah mencatur kuasa dan ada jaringan politik yang luas, dan ada juga keberanian untuk membuat langkah yang mengejut. Kita kena ingat, politik Perikatan Nasional sekarang pun bukanlah stabil sangat. Ada pergolakan dalaman, ada tekanan daripada PAS, ada pemimpin bersatu yang kecewa dengan hala tuju parti selepas PRU15. Dan dalam suasana seperti ini, kabar angin seperti Azmin melepaskan jawatan Ketua Pembangkang memang ada logiknya kalau ia sebahagian daripada strategi reshuffle untuk mengukuhkan kembali kedudukan PN di Selangor. Tetapi kalau betullah Azmin berundur, siapakah penggantinya? Adakah ini ruang untuk PAS tonjolkan orang mereka sebagai Ketua Pembangkang Selangor? Ataupun ada nama lain dari bersatu yang akan naik menggantikan beliau? Kalau kita tengok rekod, Azmin memang rapat dengan Muhyiddin. Tapi dalam masa yang sama, beliau juga dikatakan tidak segan untuk mengambil langkah berbeza kalau itu menguntungkan kedudukannya. Maka tidak heranlah ada spekulasi bahwa beliau boleh menjadi salah seorang perancang dalam usaha menjatuhkan Muhyiddin, sebab politik Malaysia memang tidak ada kawan ataupun lawan yang kekal. Semuanya bergantung kepada masa dan juga peluang. Sekarang saya ingin lontarkan persoalan kontroversi untuk kita sama-sama fikirkan. Jika betul Azmin Ali melepaskan jawatan Ketua Pembangkang Selangor, adakah ini tanda beliau sedang merancang langkah politik yang lebih besar? Adakah beliau sedang membersihkan diri daripada beban jawatan negeri supaya boleh fokus kepada perebutan kuasa di peringkat nasional?
Atau sebenarnya adakah kabar angin ini sengaja dicipta oleh pihak lain untuk menguji sejauh mana sokongan terhadap Azmin masih kukuh dalam Perikatan Nasional? Kita tahu, politik Malaysia jarang bergerak secara lurus. Kalau ada message yang bocor, kalau ada kabar angin, biasanya ia bukan sekadar typo ataupun gurauan. Selalunya ia datang daripada perbincangan serius di dalam bilik mesyuarat yang tidak sepatutnya sampai ke telinga rakyat. Dan yang paling penting, message viral ini muncul pada masa yang sangat kritikal, ketika Perikatan Nasional sendiri sedang bergelut dengan imej dalaman, sedang cuba untuk menonjolkan kekuatan menghadapi kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Jadi, adakah Azmin sedang mainkan satu lagi langkah ala-ala langkah Sheraton? Adakah beliau mahu mengulangi sejarah dengan mencatur dari belakang? Atau kali ini beliau sebenarnya menjadi mangsa kepada permainan orang lain yang mahu singkirkan beliau daripada pentas utama Perikatan Nasional? Inilah yang membuatkan cerita ini semakin panas. Jawapan mungkin belum jelas, tetapi satu perkara kita tahu. Apabila nama Azmin Ali dikaitkan dengan apa-apa kabar angin politik, rakyat pasti teringat kepada rekod beliau sebagai pemain politik licik yang mampu mengubah lanskap negara. Sama ada betul atau tidak beliau letak jawatan, sama ada benar atau tidak beliau dalang dalam isu Muhyiddin. Hakikatnya kontroversi ini cukup untuk menggoncang Perikatan Nasional dan memberi tanda soal besar kepada masa depan politik pembangkang di Malaysia. Dan sebelum kita tutup perbincangan ini, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu lagi persoalan yang besar. Adakah kita sedang menyaksikan permulaan kepada langkah Sheraton 2.0? Ataupun semua ini sekadar propaganda untuk menjatuhkan imej seorang tokoh politik yang pernah menjadi kingmaker dalam sejarah Malaysia? Anda sendiri yang nilai. Sebab dalam politik Malaysia yang pasti hanyalah ketidakpastian. Kalau Anda rasa isu ini terlalu besar untuk kita pandang remeh, jangan malu-malu, jangan segan silu untuk tekan butang like, komen pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, Current Sphere MY. Sebab kita akan terus bongkar dan ulas setiap drama politik tanah air yang penuh kontroversi ini. Kita jumpa lagi kawan-kawan dalam episode yang seterusnya. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja. Terima kasih semua.